Kita mula 7 minit lagi Dengar tak suara saya? Dengar Kak. Okey, okey. Lagi 3 minit ya. Lagi 3 minit. Hmm. Okey, Assalamualaikum dan selamat petang. Alhamdulillah. Hari ini kita bersua lagi di Zoom meeting. So, maaf sebab saya dalam perjalanan nak balik ke rumah. Saya online dekat kereta sekarang ni. Okey. Terlebih dahulu kita membacakan umur kitab sebelum saya memulakan penerangan saya pada petang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, pada petang ini kita akan saya akan memberi taklimat ataupun penerangan berkenaan cara-cara pengendalian sistem dealer. Okey ni, next. Nick. Okey. Oh, sorry. Okey. Anda sudah menjadi ahli tapi anda tak tahu nak top up purchase wallet, tak tahu nak daftar ahli baru, nak buat RO pun tak pandai nak key in, ID dealer pun lupa. Jadi orang kata bisnes susu situ joy ataupun safe enjoy memang dapat duit, tapi adakah duit masuk ke dalam akaun saya? Kan? Biasanya orang tertanya-tanya, dia jadi ahli apa semua tapi macam mana dia kata boleh dapat duit dalam minum susu, boleh dapat duit. Sebabnya kita tak mahir dan kita tidak mengetahui macam mana sistem dalam TDC Holdings ini berfungsi. Jadi Alhamdulillah pada hari ini saya akan menerangkan macam mana sistem dalam TDC yang menjadi dealer boleh membuat duit ataupun menghasilkan duit, dan kita semua pun hanya melakukannya melalui hujung jari berkat daripada usaha kita sendiri. Next.
Okey, untuk kita nak masuk ke dalam website, kita boleh pergi ke Google. Di Google kita boleh klik tu dengan tulis TDC login dan akan ada terpapar TDC Holding Sdn Berhad member. Hello Kak Moshi. Hello Kak Moshi, dengar tak? Next, Nick. Okey, bila kita klik di paparan member login apa semua, dia akan keluarkan dealer login dan kita next. Next. Okey, kita klik masukkan ID dealer di bahagian ID dealer. Masukkan login password untuk yang pertama kali akan pergi kepada 123456 dan kita masukkan capture code. Kalau macam ni nombor capture code dia 71549 dan kita klik login. Next. Okey, untuk pertama kali sekiranya kita dah login kepada password kita yang asal, untuk orang yang baru menjadi ahli, kita akan perlu pembatalan daripada segi tempoh bertenang. Jadi kita scroll ke bahagian bawah ruangan ni, di bawah tu ada 2 kotak kosong, di mana di kotak kosong tu just kita tik di situ dan kita masukkan kita punya selepas tik kita tekan agree. Selepas kita tekan agree, dia akan pergi kepada minta security password. Kita masukkan kepada security password 123456. So, next Nick. Dan di situ dia akan selepas kita klik agree tu, dia akan menyatakan untuk kita kemaskinikan maklumat waris. Jadi kita perlukan kemaskini maklumat waris untuk tujuan HQ mengetahui alamat waris kita, sebab dalam TDC Holdings kita boleh mendapat hairat kematian dan juga kita boleh mewariskan kita punya sistem kepada waris yang telah kita senaraikan. Lagi satu, sekiranya ID yang pertama kali masuk kepada ni, kita dah kemaskini, kita klik je OK dan kita pergi kepada next ni. Nick. Okey, ke bahagian beneficiary item, beneficiary information. Di situ kita masukkan relationship ataupun hubungan. Hubungan, kalau kita letak suami, kita letaklah nama suami. Jika kita letak nama anak, kita tuliskan anak dan kita masukkan segala maklumat waris kita, nama, nombor IC dan juga nombor telefon untuk kita hubungi. Next.
Selepas tu kita klik security password, sebab security password ikut apa yang kita ni. Kalau kita tak tukar lagi, kita masukkan 1 2 3 4 5 6. Dan bila kita dah masukkan security password, kita klik submit. Next. Selepas kita dah siap kemaskinikan kita punya alamat waris, maklumat waris apa semua, paparan kita punya homepage. Dia menjadi macam ginilah. Ini kalau kita buka di laptop. Sekiranya kita buka di handphone, dia terkeluar paparan yang lain pula. Dia tak sama macam ni. Ini paparan yang di laptop di mana kita ada nama penuh kita berserta dengan kita punya ID, tarikh, kita ada dekat situ, ada leader ranking, ada download center, apa semua maklumat-maklumat tu ada dekat situ. Kita tengok dekat situ, dekat home tu ada today bonus, kita ada purchase wallet, kita ada auto redemption wallet. Jadi maklumat-maklumat ni semua ada di bahagian kita punya muka hadapan ruangan kita punya homepage. Okay, next Nick. Jadi di bahagian kalau kita scroll lagi ke bawah, kita ada wallet top up. Jadi semua everything ada dekat dalam kita punya page lah. Jadi tidak ada keraguan kalau kita kata ada penipuan ke apa ke, tidak, sebab semua jelas dan nyata berada di dalam sistem. Itu sebabnya kita perlu mahir di dalam sistem. Okay, next. Okay. Macam mana kita nak buat wallet top up? Jadi sebenarnya dalam sistem kita sendiri kita boleh menggunakan wallet top up. Kita tak perlu lagi susah-susah payah nak beratur di dekat bank, kita nak kena bank in kan, nak kena transfer pergi HQ ke apa kan, tak perlu. Kita boleh direct sahaja menggunakan wallet top up untuk kita masukkan duit ke dalam sistem. Cara dia, next. Kak Moshi, boleh dengar tak? Okay, boleh. Ah, Sekejap, akak nak sambung ke handphone akak jap. Ke laptop. okay. Nick, Ya. Ya, kenapa Kak? Nick tolong removekan akak dulu handphone akak. Akak sambung ke akak punya laptop jap. Okay. Okay, saya minta semua untuk bersabar ya. Kita ada masalah teknikal sekejap. Dalam 2 minit, Kak Moshi dah akan masuk balik.
Boleh. Okey. Sorry. Saya baru sampai kat rumah. Minta maaf banyak ya. Okey. So bila pergi ke wallet top up di sini, kalau kita lihat melalui wallet top up, dekat sini kita boleh masukkan ID dealer. Letakkan Moshidawati. Kalau saya ID saya Moshidawati, so dia akan tulis kat situ valid dealer ID. So wallet type ni tak perlu kita tukar. Dia dekat sini sebenarnya dia ada wallet purchase wallet ataupun kita boleh pergi dekat redemption wallet. Jadi kalau kita nak buat wallet top up tak perlu kita tukarkan apa-apa. Just kita klik dekat purchase wallet saja. Dia memang dah ready macam itu, tak perlu usik apa-apa. Jadi kalau misal kata macam sini, dalam akaun saya ni saya ada balance, ada duit yang dalam sistem tu ada, tapi saya tak cukup. Bila tak cukup, saya nak top up, saya nak tambahkan jadi 1,000. Saya letak amount ni 1000 sahaja. Kita tak perlu letakkan titik 2. Macam nak 1,000, 100 titik 00, tak perlu. 00 tu tak perlu, kita cuma letak, kalau 1,000 kita letak 1,000 kat situ. Lepas tu kita klik top up. Bila klik top up, so dia akan minta kita punya security password. Just letakkan, kalau kita dah tukar security password, kita letakkan security password yang kita dah tukar. Kalau sekiranya kita tak tukar lagi, masukkan 1234566 dan klik top up. Klik top up yang ni. Selepas kita klik top up, kita cari bank. Dekat sini ada ruangan bank apa semua. Kalau kita gunakan Maybank, kita klik dekat Maybank. Kalau kita guna CIMB, kita klik dekat CIMB. So macam saya gunakan Maybank to you. So saya klik dekat Maybank to you. Klik dekat Maybank to you, just klik pay. Klik pay dekat sini, next. Dia akan paparkan, maknanya di sini sistem kita akan direct kepada online banking. Di mana online banking ini, kalau macam Maybank, dia akan gambaran macam begini. Jadi username ni harus kita ingat apa username yang kita daftarkan semasa kita buat Maybank to you hari tu. So, kalau saya adalah saya punya ni, bila kita dah letakkan username kita, just kita klikkan dekat situ, next. Jadi bila kita next apa semua, dia akan pergi butiran makluman bank, dia akan tertera dekat sini. Ini yang bank online banking punya page pula lah ya. Ni tak jadi bila kita terus tulis dekat situ continue with transaction. Okay, next. Bila continue, jadi dalam sistem kita bila dah keluar, dah bank, dah lulus kita dah buat kita punya wallet top up apa semua, HQ akan mengeluarkan resit pembayaran ataupun resit kita punya wallet top up. Ini adalah maklumat transaction ID kita berapa, kita punya ni yang berapa kita buat wallet top up. Jadi benda ni memang ada rekod, HQ memang ada rekod. Kalau sangkut pun kita boleh, kita punya programmer boleh cek dekat mana duit tu duduk, kokok dia pending, dia masih hanging ke apa ke kan. Jadi ni berkenaan dengan wallet top up. So next. Untuk pendaftaran ahli, kita sebab kita sistem binary, kita ada kiri dan kanan. Next. Jadi untuk pendaftaran ahli, kita perlu klik next. Sama ada kita nak klik di bahagian register dealer, next. Atau kita klik di placement matrix.
Kalau nak paling mudah, saya suka klik di placement matrix sebab saya kadang-kadang saya lupa dekat mana saya nak letak. Saya nak susun macam mana saya nak dapat duit bonus hari ni. Saya nak susun macam mana saya boleh dapat pairing. Jadi terbaik adalah kita klik di placement matrix. Boleh juga klik di register tapi kita tak tahu. Bila kita klik di placement matrix, dia akan keluar macam gini. Keluarlah pokok-pokok ni. Bila dah keluar pokok-pokok ni, inilah yang dikenali sebagai placement matrix. Dah kita boleh tahu dekat mana, sama ada kita nak letak di sebelah kiri ini ataupun kita boleh letak di sebelah kanan. Jadi kalau macam ini, kita boleh letak di sebelah kanan. Sekurang-kurangnya kita tahu di mana kita nak dapat pairing. Jadi kita tak adalah tersilap letak di pokok orang dan kita pairingkan orang lain. Ada kadang-kadang dia suka buat pokok ceri. Dia pairingkan orang lain. Lepas tu dia kata, oh saya pairing. Padahal bukan dia yang pairing, orang lain yang pairing. Jadi di sini kita kena kenal pasti macam mana kita nak daftarkan orang tu. Next. Jadi tadi saya klik di tempat bahagian Azizam. Nampak dia akan keluar Azizam. Undo kejap ni, undo. Kalau Azizam, saya nak klik dekat sini. Konon saya mungkin ini bukan saya punya tempat, tapi di sini adalah kaki pairing saya. Jadi saya nak letakkan di bawah Azizam. Jadi saya klikkan di tempat yang bertanda hijau ni. Next. Bila saya klikkan dekat situ, so dia akan terus tertera di mana kedudukan placement matrix kita. Sama ada di sebelah kiri ataupun sebelah kanan, kita tengok. Position maknanya di sebelah left, sebelah kiri. Jadi kita tuliskan, dealer ID ni adalah dealer ID baru yang ingin didaftarkan sebagai ahli baru. Tak dengar suara Nik, dengar ke suara Kak Nik? Saya dengar jelas. Dengar jelas suara. Okey, kalau yang tak dengar suara tu berkemungkinan line internet anda kurang elok. Ada Atika kata dengar. Okey, alhamdulillah. Jadi bila kita dah ni kita tengok dekat personal information. Kita isi maklumat satu persatu. Tadi kita bagian placement matrix punya penerangan kan. Jadi dekat sini kita tengok pula maklumat kita personal information. Kalau dekat sini saya nak daftarkan Kia binti Abu. Kita letaklah Kia binti Abu, IC dia 120406123456. Jadi kita letak dekat sini dia punya tarikh lahir, tahun lahir dia tahun 2012. Ni 0406. Jadi email. Email ni wajib ada ya. Kalau tak ada email, kita tak dapat nak daftarkan dia. Email ni bertujuan supaya sebarang transaksi, biasanya programmer di dalam sistem kita akan hantar transaksi apa-apa transaksi bonus ke apa, kita pun dapat satu soft copy melalui email dan kita letakkan contact number, nombor telefon tu, alamat, country, kalau Malaysia kita letak Malaysia, kalau Brunei sebab kita hanya ada di Malaysia dengan Brunei sahaja setakat ini, jadi kita boleh pilih. So zone ni kalau kita berada dekat Semenanjung kita letakkan West. Kalau kita berada di Sabah Sarawak kita letakkan East dan state, kalau di Negeri Sembilan letaklah Negeri Sembilan. Next. Bila dah tu kita klik submit dan ni kita bagi pula kepada bahagian account bank. Bila maklumat bank, jadi dekat sini bank country ni mungkin kita letakkan Malaysia, kalau yang Malaysia Brunei dengan Malaysia. Lepas tu kita masukkan bank, nombor account bank. Nombor account bank. Account holder ni sebab kita perlu ingat satu account bank, satu penama account bank
syarikat benarkan untuk kita gunakan menggunakan 3 akaun dalam TDC. Jadi kadang-kadang ada kita gunakan akaun kita untuk ID dealer anak-anak kita ataupun ID dealer mak kita ataupun suami kita kan. Jadi bank account holder ni kita boleh gunakan kalau misal kata saya gunakan akaun saya untuk Kia binti Abu ni. So saya letakkan sini saya punya akaun nama saya lah. Jadi bank ni di sini kita boleh pilih. Okey, akaun bank yang mana yang kita punya akaun bank. Kita pilih kalau dia gunakan Agrobank, just klik dekat Agrobank. Next. Selepas tu kita akan ni dia akan package apa semua ni sama ada package dia package silver, just klik silver. Kalau ni produk ni kita pilih produk untuk silver dan nanti next ni semua ada. Bila dia ada wallet purchase, kita pastikan bila kita klik tadi dekat situ ruangan package tu, dia automatik akan masuk ke ruangan purchase wallet ni dan kita klik submit. Selepas kita klik submit, dia akan confirm, kita klik OK. Selepas transaksi pendaftaran tu, HQ akan keluarkan lagi satu invoice. Invoice ni teramat-amat penting untuk kita dan perlu tuan-tuan ataupun anda screenshot atau bagi kepada master dealer yang berdekatan. Bila bagi dalam undo balik Nick. Okey. Yang ini kita tengok dalam resit ini, yang penting adalah kita nak nombor invoice dan juga ID dealer dia. Sebab di sinilah yang kita nak tahu siapa. Sebab bila kita bagi kepada MD, kadang-kadang ada orang bagi skerat. Kita bila guna handphone biasanya dia akan bagi skerat. Ada yang mana yang pandai sikit dia akan bagi PDF. Maknanya MD akan dapat penuh. Sebenarnya yang diperlukan oleh MD bahagian ini. Nampak tak anak panah ni? Bahagian ini. Yang ni kita nak ada nombor invoice, kita nak ada ID dealer. Jangan bagi skerat-skerat. Dia akan menyukarkan pihak MD nak claim pula kepada HQ. Nanti kalau tak ada tu nanti tak boleh dapat susu pula kan. Jadi anda pula bila dah habis key in ni, jangan beranggapan HQ tahu nak bagi susu tu kat siapa. Sebab kita tak tahu selagi kita tak dapat invoice berkenaan. Next. Di sini ada maklumat apa yang kita buat pembelian. Kalau kita buat package silver maknanya unit dia satu, ni CV 330. So harga dia 330. Next. Yang di bawah ini kita kadang-kadang kita kata orang ni siapa ya berdekatan dengan ni, siapa ya. Kalau Semenanjung dia mudah, dia ikut by negeri. Jadi kalau untuk Johor, inilah ada 5 MD yang ada di Johor, iaitu saya di Mersing, Kak Zarina di Batu Pahat, Nuri Syahira di Keluang, Siti Rohana di Skudai dan juga Zekris di Segamat. Abang Zakaria di Segamat. Jadi di bawah invoice tersebut ada nama-nama MD yang berdekatan dengan tempat kita. Next. Okay, kita pergi kepada product purchase. Next. Untuk product purchase, sama juga. Kita klik di product purchase. So, dia akan keluar maklumat berkenaan dengan produk purchase. Kita masukkan nama ID kita, siapa macam kat sini. Kita masukkan Asmana 769 ID dia. Kalau kita tak tahu ID, kita boleh ubah dekat ID dealer ni kepada nombor IC. Dekat sini ada anak panah kecil ni, dealer ID ni kita boleh tukarkan kepada nombor IC. Jadi kadang-kadang ada orang terlupa ID dia apa, dia tak ingat.
Bila tak ingat, kita minta nombor IC dia. Apa nombor IC dia? Jadi kita klikkan view. Kadang-kadang ada orang dia tak ingat kan? Tak ingat ID, kita masukkan. Ada juga dia kata dia dah jadi ahli. Dah jadi ahli, bila kita cek, tak ada pula nama ID dia tu, tak ada dalam senarai. Berkemungkinan masa kita daftar tu, kita punya upline dia tukarkan kita punya ID, sebab dekat sini ID dealer ni hanya boleh satu nama sahaja, dia tak boleh sama. Kalau misal kata ada Asmana ni, dah ada orang pakai. Jadi kita tambahkan nombor ataupun kita ikutlah kita nak letakkan apa. Kalau kita tengok Asmana, kalau Asmana saja dia tak ada, kita masukkan nombor IC, kita boleh klik dekat situ. Selepas dah masukkan ID, kita klik view sehingga keluar tulisan merah, ada nama penuh dia dan juga ada nombor IC. Kita perlu semak dengan teliti supaya kita tidak buat repeat order atas salah nama. Kalau ada salah nama, Kang Ganti tak memasal, kita kena menggantikan. Sebab dia nanti tak dapat bonus ataupun upline dia tak dapat bonus. Kita yang salah, kita perlu mengganti. Kalau kita boleh selotong, minta orang lain tolong ganti, alhamdulillah. Tapi kalau kita tak dapat nak minta orang yang kita key inkan RO tu untuk ganti, dah kita terpaksa rugi, kita terpaksa menggantikan lagi 215 duit sendiri. Jadi pastikan nama dan juga nombor IC, nombor ID dealer dia ni adalah orang yang sama. Jadi kalau nak buat RO tu pastikan betul-betul. Selepas itu, di ruangan product information, dia ada satu button select product. So kita kena pilih, kita kena select product. Kalau kita nak RO, kita letak di sini RO, klik dekat RO 3 situ joy, 3 repeat order. Dan jangan lupa kalau dekat handphone, kita kena scroll ke kiri sedikit untuk kita dapat ruangan add to cart. Bila kita klik add to cart, kita akan nampak butiran-butiran yang ada di bawah ni. Ada total 215. Next. Bila dah ada keluar butiran-butiran ni, dia akan automatik. Selagi kita tak letak add to cart, dekat purchase wallet ni dia takkan keluar 215. Bila kita add to cart, dia akan totalkan dekat sini 215. So bila kita nak buat 2, kita tukar jalan shortcut dia, kita klik sahaja dekat kuantiti ni. Kalau kita nak buat repeat order 3, kita tukarkan kepada 3. Kalau ni nak buat 1, kita letakkan 1 saja. Kalau kita nak buat secara manual, kita tak nak tukar dekat kuantiti ni, kita buatlah 3 kali select produk, kita klik add to cart sampailah cukup 3. Jangan terlebih, takutkan lebih, payah pula kita nak mengganti satu lagi ya. Jadi bila dah semua lengkap dalam ni purchase wallet ni, jangan tukar apa-apa sebab kita memang nak ambil duit daripada kita punya purchase wallet. So biarkan, jangan ubah apa-apa. Dan pastikan dalam wallet kita mencukupi duit. Kalau duit tak cukup, kita tak boleh buat purchase wallet. Bila ni dah tadi, kita klik submit. Bila klik submit, dia akan minta confirm operation. So just klik OK. Next. Bila klik OK, dia akan keluar maklumat untuk bank. Maknanya bank nak tolak pula duit daripada dalam sistem ni, nak bagi kepada HQ pula kita nak bayar. Jadi dia akan keluar. Yang kuning ni sebenarnya adalah online banking punya transaksi. Antara sistem untuk bayar pula ke HQ. Bukannya daripada bank kita masuk sistem tadi, daripada online banking kepada sistem kita. Ini daripada sistem kita nak bayar pula ke HQ. Nak tolak dekat situ. Jadi cek betul-betul ada ke yang kita ni tadi betul nama dia apa semua kan, ID dealer, nama, nombor IC, dia buat purchase wallet 1 ke 2, kita kena tengok. Kena semak betul-betul, jangan ada berlaku kesilapan. Next.
Selepas daripada itu, kita klik submit dan dia akan minta sekali lagi security password. Jadi, adalah disarankan agar kita menjaga sebab 1, 2, 3, 4, 5, 6 semua ahli-ahli TDC ni tahu 1, 2, 3, 4, 5, 6 adalah password dan security password sementara yang HQ bagi. Jadi kalau anda tidak menukarkan ID password dengan security password, kebolehan untuk orang masuk ke dalam sistem anda amat besar. Jadi bila kita tukar di security password ni, kita dah masukkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, kita just klik OK. Next. Bila kita klik OK, so dia akan keluar lagi satu. Ini adalah untuk programmer. Programmer akan bagi tahu transaction success. Kita klik OK. Bila dah klik OK, bila dia klik OK, dia akan keluar lagi satu resit. Ni sama macam tadi. Resit ni akan keluar di mana-mana setiap transaksi. Macam sama juga dengan kita nak register ahli tadi. Resit pun sama. Kita pastikan yang kita screenshot tu adalah resit yang ada nombor invoice dan juga nombor ID. Next. Okay, ni kita nak buat pula wallet transfer. Next, Nick. Untuk wallet transfer ni sah. Kita boleh lakukan di antara pokok ataupun dalam placement metrik yang sama, yang sealiran. Kalau bukan di tempat yang sama, dia bukan satu line. Contoh saya nak transfer kepada line tapi bukan di line saya. Saya tak boleh transferkan kepada orang tersebut. Jadi wallet transfer ni hanya di dalam rangkaian pokok kita. Macam satu pokok kan. Kalau kita cabang kepada pokok lain, tu tak boleh. Jadi satu pokok dahan yang bercabang-cabang tu dalam satu pokok yang sama, dia boleh untuk transfer wallet. Kalau bukan dalam pokok yang sama, memang tak boleh. Contoh, kalau saya nak transfer kepada Bos Zuli, tak boleh sebab saya di bawah pokok-pokok lain. Jadi di sini kalau kita tengok purchase wallet dekat sini je sebenarnya kita boleh tukarkan. Kita nak transfer daripada kita punya purchase wallet ataupun kita nak transfer daripada kita punya ARW, kita boleh transfer. Jadi kita nak transferkan kepada siapa? Contoh saya nak transfer kepada Fazida 01. Pastikan ID dealer orang yang kita nak transfer tu betul. Jangan salah ID dealer ya. Takut nanti masalah kepada kita nak ambil balik kalau kita nak transfer. Jadi di sini kita nak transfer berapa? Kalau kita nak transferkan, pastikan dalam kita punya wallet tu ada 500. Kalau saya nak tukarkan, saya ada 500. So saya nak transfer 500. Maknanya saya nak transferkan semua yang ada dalam wallet saya kepada Fazida 01. Saya tulis 500 sahaja kat sini dan saya klik transfer. Next. Sama juga dia punya step, dia akan minta security password, masuk security password dan kita klik transfer, dia akan keluar pula untuk confirm information operation dan kita klik OK. Next. Transaction section success, so kita akan klik OK. Next. Dia akan keluar lagi kita punya maklumat yang kita transferkan tadi. Lebih kurang macam ginilah ya. Dia punya ni tadi Sharifah, daripada Sharifah dia nak transferkan kepada Fazida. Jadi ditransferkan kepada Fazida. Kita dah tahu dah siapa je ni. Jadi kalau orang kata saya tak transfer, Moshidawati tu dia tak transfer duit lah. Kita ada bahan bukti. Benda ni disimpan. Itu sebabnya
kita ada email. Email pun selain kita nak screenshot dekat situ, kita pun ada di dalam email kita. HQ akan hantar satu kopi ke email. Itu sebabnya email itu penting kita berikan kepada semasa kita nak mendaftarkan ahli. Okay, next. Okay, di sini saya akan ajar macam mana cara kita nak tukarkan password yang telah diberikan oleh HQ sementara tadi kan. HQ bagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita nak tukar kita punya password. Next. Dia ada dua di sini sebenarnya ramai orang yang salah. Dia kata dia tukar password tapi sebenarnya dia bukan tukar password. Dia baca dekat sini change password. Tapi yang dia pergi tukar, dia tukar dekat security password. Jadi dua-dua ni adalah benda yang berbeza ya. Jadi kalau kita nak change password, kita isi di ruangan change password. Kita ambil current login password ni. Current login password kita masukkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Encik Josie kalau boleh jangan conteng-conteng ya. Minta tolong padamkan yang anda conteng tu. Current login password ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita masuk maknanya current tu yang semasa yang kita gunakan yang HQ bagi sementara waktu. So kita masukkan new login password. Kita pilihlah kita nak masukkan password apa. Kalau kita nak letakkan kita punya password Harimau Malaya, kita letaklah Harimau Malaya, ataupun Selangor FC, kita letaklah Selangor FC dekat situ. So kita confirmkan kita punya password yang baru, masukkan Harimau Malaya ke ataupun Selangor FC. Kan kita klik di bahagian change password. Bila kita klik di change password, next. Dia akan minta sekali lagi. Nampak tak di sini? Betapa pentingnya kita punya security password. Dia tak minta password. Password tu hanya permulaan kita nak buka ID tadi itu saja. Tapi security password ni amat penting. Security password kita tukar. Kalau tadi kita dah, tapi yang tadi kita tukar change password. Security kita tak tukar lagi kan? Jadi security kita tak tukar, kita masih menggunakan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita klik change password, kita klik OK. Next. Bila kita dah tukar password, kita dah masukkan security, kita dah kata OK tadi, maknanya dia bagi tahu dekat sini password change. Kita dah klik OK tadi kan, dia akan tulis OK password change. Bila ni next. Ini kepada security password pula. Next. Security password ni dia senang saja. Kita masukkan kita punya security password yang HQ bagi sementara. HQ bagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita masukkan new security. Misal kata new security password kita, kalau saya nak letak bunga raya, letak bunga raya kat situ. Kita confirmkan kita punya password baru untuk security bunga raya. Next. Jadi bila macam tu kita klikkan change password ni, kita terus tekan OK. Bila tekan OK, next. Dia takkan minta security password sebab yang kita nak ubah adalah security password. Jadi dia terus automatik pergi kepada password change. Dia lain, berbeza tadi dengan kita nak change password. Change password dia minta security, tapi bila kita nak tukar security password, dia tak akan minta security password lagi balik. Sebab kita nak ubah security password. Macam mana kita nak masukkan security pula kan? Jadi dia automatik akan tukarkan kita punya security password. So bila kita klik OK, maknanya transaksi kita dah selesai. Next. Ni kita nak tengok pula daily bonus. Ya ke? Tadi soalan saya kan, betul ke minum susu ni dapat bonus? Betul ke duit ni masuk ke dalam bank saya? Next.
Jadi kita boleh lihat di bahagian ruangan bonus. Dalam ruangan bonus ni ada maklumat berkenaan performance bonus, ada team bonus, ada daily bonus, monthly bonus summary dan juga monthly bonus slip. Kan? Jadi di bahagian ruangan bonus ni kita boleh tengok performance bonus ni adalah bonus-bonus direct sponsor kita yang kita direct kita mentaja. Kita tengok hari ni kita dapat daripada siapa. Kita nak tengok hari ni tim bonus ni datang daripada mana. Semua ada dekat sini. Okay? Jadi kita nak tengok tadi daily bonus. Kita klik di bahagian daily bonus ni. Kita klik dekat sini, next. Jadi adalah dia akan keluar daily bonus summary. Dia akan keluar ni daripada berapa hari bulan kan. Ni 22 bulan 4 dia dapat berapa. Kita boleh tengok transaksi ni kita boleh pilih daripada berapa hari bulan yang kita nak. Okay, next. Monthly bonus summary. Kita tengok monthly bonus summary pula berapa sebulan kita boleh dapat yang kita buat. Bonus-bonus ni semua adalah melalui daripada apa yang kita usahakan. Kalau kita hari ni kita banyak jual, kita banyak repeat order, kita banyak daftar ahli, maka kita punya bonus pun banyak. Next ni. So bila kita klik ni, kita klik dekat sini tadi, next. Dia akan keluar, ni adalah bonus untuk sebulan. Tengok kat sini bulan 7 2019, ni dia punya performance bonus, ini adalah team bonus. Banyak tu, 17,000. Jadi pada bulan 4 tahun 2020, performance bonus 395. Tapi team bonus dia very strong. Maknanya rangkaian dia, Josie tolong jangan conteng-conteng. Ni ada 22,000 apa semua ni kan. Jadi dalam monthly bonus ni dia akan keluar macam gini. Okay, next. Ni yang ramai orang gunakan monthly bonus slip TDC. Kita kata dalam bonus slip kita ni boleh kita buat beli kereta, nak buat installment kereta apa semua. Ada yang menggunakan bonus slip TDC ni untuk beli rumah. Ada yang guna untuk beli tanah. Jadi macam-macam. Monthly bonus slip ni alhamdulillah setakat ni laku diguna pakai. Next. Okay, kita klik di bahagian monthly bonus slip ni, kita klik dekat sini. Next. Kita nak bulan berapa? Kalau kita pilih bulan 5, kita generate. Kita pilih dah, kita cari tarikh-tarikh dekat sini. So kita generatekan. Kita kalau kita nak 3 bulan, kita print lah untuk 3 bulan. So kita klik generate. Next. Dia akan keluar bonus-bonus macam ni. Ini rasanya semua orang kenal siapa punya ni kan. Di ID dealer dia, apa semua, alamat dia. Jadi dia akan tengok performance bonus 395, team bonus ada 22,000. Agak-agak kalau bank tak luluskan memang amat rugilah bank tersebut ya. Jadi kita dekat sini ada disclaimer, kita penafian ni kita kalau rajin kita berusaha apa semua, inilah yang kita dapat Kalau kita krik-krik, kita tak nak buat, kita tak akan dapat. Yang ni siapa berusaha gigih, seberapa yang kerja keras, maka dia boleh dapat
jumlah yang macam gini ya, macam salah seorang kita punya leader ni jenis mate, dia memang mantap. Dia boleh dapat sehari saja dia punya team bonus sampai 5,000. Next. Jadi kita nak tahu juga, ya ke masuk dalam bank? Betul ke? Kita boleh check kita punya bonus withdrawal history. Next. Kita klik dekat dalam ruangan bonus withdrawal history ni. Kita klik di kat bahagian sini. Next. Bayangkan, 29 bulan 4. Kita kata betul ke hari-hari dapat? Betul ke hari-hari dapat? Kita boleh nampak dekat sini. 26 bulan 4, 2020, 27 bulan 4, 2020, 28 bulan 4, 2020, 29 bulan 4, 2020. Ini adalah yang telah diluluskan oleh bahagian accountant yang ada bahagian kewangan yang ada di TDC. Ni HQ punya part. Dia dah approve pembayaran untuk masuk ke bank. Jadi 26 hari bulan, bonus yang dapat 3,000 lebih, so approve. 3,000 lebih. Jadi kita tak perlu nak pergi susah payah pergi ke bank nak check ya ke masuk duit, ya ke masuk. Tak. Kita check dekat sistem kita. Kalau dah ada dekat dalam sini, barulah pergi ke bank. Joloklah kat situ. Kalau tak, kita dah membazir duit minyak kita. Nak cek hari-hari ke dalam kita punya nak pergi ke bank, pergi ke ni untuk ni cek. Kita cek dulu kat dalam sistem. Dah masuk duit. Kecuali yang tak masuk duit pada hari Khamis. Khamis sebab kita punya duit bukan tak masuk. Masa tu HQ pun cuti. Staff-staff pun tak kerja. Dekat Kelantan pun bank pun cuti. Jadi hari Khamis kita kira bonus pada pukul 12 malam. 12 malam dah pergi kepada tak perlu klik approve. Approve ni sebenarnya HQ dah bagi tahu duit ni dah masuk ke dalam bank kita. Ini adalah transaksi HQ dia bagi tahu kepada kita duit ni dah masuk ke dalam bank. Tak perlu klik approve Ada soalan dekat chat tu dia tanya nak kena klik approve. Tak perlu. Ini approve ni maknanya dah ada dah duit tu ke dalam bank. Maknanya approve daripada bahagian keuangan TDC dia pergi kepada bank. Jadi bahagian keuangan TDC ni dah approvekan untuk dimasukkan ke dalam bank. Jadi duit tu dah ada dalam bank. Mungkin antara cepat dengan lambat. Jadi kalau contoh kita hari ni ada kalau Maybank hari ni hari Ahad kan. Maybank tak masuk lagi duit daripada hari Khamis punya transaksi. Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Hari ni tak masuk lagi. Tapi esok untuk 4 hari ni esok dia akan masuk. Jadi benda tu 4 bonus, 4 hari punya bonus tu dia akan kumpulkan, dia akan dapat pada hari Isnin. Jadi kita boleh check dekat sini. Kalau dia kata approve dah semua-semua ni, insya-Allah. Kalau waktu bercuti di today bonus tu dia takkan hilang. Tapi dia akan bukan hilang lah, maknanya jumlah dekat situ hari ni hari Ahad. Hari Ahad HQ dah buka. Kalau kita tengok awal-awal pagi today bonus, contoh semalam kita ada buat kita ada bonus. Contoh kita letak bonus tu dalam 1,000. Jangan terkejut, pasal apa pula hari ni hari Ahad. Hari tu speaker Moshidawati kata ada duit. Tapi kenapa hari Ahad pagi duit saya dekat situ today bonus hilang? Dia bukan hilang. Today bonus tu telah diselaraskan untuk masuk ke bank. Jadi bila masuk ke bank sebab staff kita dah bekerja pada hari Ahad dekat Kelantan. Bila dia dah bekerja pada ni, itu sebabnya duit tu dah ada, sebab duit tu dah ditransferkan ke akaun bank.
Kalau hari Khamis, Jumaat, Sabtu, tu memang kita akan ada dekat situ pending. Dia tak ada masuk dalam bank. Tapi kalau hari Ahad, duit staff TDC dah masukkan ke dalam account bank. Jadi today bonus tu tak ada lagi duit dekat situ. Faham Next. Jadi bermulalah hari ini jadi ahli, menggunakan produk, berkongsikan manfaat di mana pilihan anda sama ada nak masuk package silver dealer ataupun gold dealer dan yang paling terbaik adalah platinum dealer. Jadi TDC menyediakan produk yang terbaik, harga yang terbaik, pelan pemasaran yang terbaik, belian ulangan yang terbaik, pendapatan jangka panjang yang terbaik, sistem pendidikan yang terbaik, ganjaran yang terbaik dan pasukan sokongan yang terbaik. Semua yang baik adalah di TDC. Jadi apa kita nak tunggu lagi? Jangan lepaskan peluang yang ada di depan mata. Cepat-cepat kita grab sebab kita buat, kita usaha, kita akan dapat insya-Allah. Next. Jadi saya ucapkan selamat datang ke dalam keluarga TDC Holding Sendirian Berhad. Lead with love, build with joy. Kepada yang baru, jom kita cepat-cepat meroket. InsyaAllah anda buat, pasti anda dapat hasilnya. Kita banyak pengalaman pengguna yang dulu biasa-biasa, kini duit poket jadi luar biasa. Alhamdulillah. Sekian, setakat ini sahaja saya punya penerangan berkenaan sistem. InsyaAllah kalau di lain masa kita berjumpa lagi. So saya serahkan balik kepada